Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua peserta. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia, MCW, dan juga Ketua Eksekutif Institut Integriti Malaysia dan semua pegawai kanan dan juga pegawai-pegawai di Institut Integriti Malaysia kerana sudi memberi peluang untuk saya dan menjemput untuk berkongsi tajuk integriti menurut pandangan pelbagai agama di dunia. Nama saya ialah Loganathan Analaki Wirasamy, pernah berkhidmat di Institut Integriti Malaysia selama 14 tahun sebelum bersara pada 2018. Maka tajuk yang diberikan pada saya pada pagi ini ialah integriti menurut pandangan pelbagai agama di dunia. Objektif ceramah pada pagi ini ialah untuk menunjukkan bahawa semua agama dan falsafah hidup yang ada dalam dunia ini mementingkan integriti dalam pengajaran mereka. Ya, itu dia. Maka kandungan tajuk ceramah kita pada hari ini adalah integriti dan agama, isu dan cabaran dia, cadangan penambahbaikan dan kesimpulan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walaupun ada pandangan berbeza mengenai teori kewujudan atau pembangunan agama, namun demikian integriti tetap sebati dalam setiap agama dalam dunia ini, tuan-tuan. Semua agama menyuruh penganutnya berpegang teguh kepada integriti. Apa yang dimaksudkan dengan integriti ialah ianya merupakan pegangan teguh kepada nilai-nilai murni secara konsisten setiap masa dengan komitmen secara menyeluruh, sama ada melalui perkataan ataupun tindakan yang mampu menghasilkan kecemerlangan diri dan organisasi, tuan-tuan. Maka kita kena ada komitmen dan pegang teguh kepada nilai-nilai murni setiap masa. Dalam hal ini, tuan-tuan, ianya merupakan suatu yang sejagat atau universal yang terkandung dalam semua agama, tuan-tuan. Dari segi glosari integriti pula, integriti adalah perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna berteraskan kepada nilai-nilai murni seperti jujur, ikhlas, amanah, telus, cekap dan bijaksana. Dalam hal ini, integrity means following your moral or ethical convictions and doing the right thing in all circumstances, even if no one is watching you, tuan-tuan. Itu yang penting. Walaupun orang lain tak nampak, kita perlu berpegang teguh kepada nilai-nilai murni pada setiap masa. Having integrity means you are true to yourself and would do nothing that demeans, yang menjatuhkan maruah ataupun dishonest ataupun jatuhkan kejujuran kita, tuan-tuan. Maka integriti adalah satu nilai ataupun kualiti unggul yang perlu kita amalkan dalam setiap masa. Then at the same time, do unto others as you would have them do unto. Ini adalah satu empathy. Treat other people with the concern, keprihatinan, and kindness, kebaikan, you would like them to show toward you, tuan-tuan. Itu penting. Kita hendak orang lain kalau buat baik pada kita, kita perlulah buat baik pada mereka. Maka jangan harap semuanya kena datang daripada orang lain. Kita hanya buat perkara-perkara yang tak baik, tapi kita harapkan ibu bapa kita buat terbaik untuk kita. Tak boleh, tuan-tuan. Itu adalah satu yang dilarang sama sekali oleh semua agama, tuan-tuan. Secara kasar, antara agama dengan penganut yang ramai di dunia ini adalah seperti tertara sini, tuan-tuan, iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, Sikhisme, Taoism, agama Bahai dan sebagainya. Ini adalah antara agama yang mempunyai bilangan penganut yang ramai, tuan-tuan. Tapi untuk tujuan untuk berkongsi pengalaman maklumat pada pagi ini, saya hanya beri tumpuan pada 4 agama yang utama, iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan agama Hindu, tuan-tuan. Ini untuk ceramah pada pagi ini. Almost all religion in the world, tuan-tuan, have been developed, telah dibangunkan on some laws of social justice, keadilan sosial, tuan-tuan.
honesty, integrity, as well as peace and security, tuan-tuan. Dalam hal ini, sesungguhnya agama dan kemuliaan akhlak iaitu satu perkara yang tidak dapat dipisahkan. Dan tidak mungkin terpisah satu dari yang lain, tuan-tuan. Ini adalah pandangan Mahatma Gandhi, iaitu agama dan akhlak adalah sebati, tuan-tuan. Dah tertanam, akhlak memang tertanam dalam setiap ajaran agama. Religion is an organized system of beliefs, ceremonies, practices and worships that is centered on one or some supreme authority, tuan-tuan. At the same time, it is important and essential for all human civilizations. Ketamadunan manusia ini and related to human very closely. Memang dia mempunyai kaitan rapat dengan manusia, tuan-tuan. Agama, kita tak boleh pisahkan agama daripada individu. Dan its existence berdasarkan pada kajian dibuat, agama ini direcognize irrespective of past, masa lampau dan present ataupun future. Ianya sentiasa akan berkekalan selama-lamanya, tuan-tuan. Agama tidak akan hilang sama sekali. Dia akan kekal. It also believe that in future the importance of religions, kepentingan religion ataupun agama will be remain equally significant. Yang ada mana, tuan-tuan. Walaupun setiap agama mempunyai perbezaan mendasar, utama dari segi konsep ketuhanan dan kepercayaan, tuan-tuan. Main message of religion is to strengthen, memperkuatkan social peace and harmony through ensuring integrity and consistency among the mankind. Itu yang penting. Walaupun kita ada perbezaan dari segi kita punya amalan dan sebagainya, tapi dia punya message yang penting adalah integriti dia. Itu yang kita perlu pegang teguh. Dan integriti ini, tuan-tuan, tidak dapat ataupun tidak boleh dipisahkan daripada agama. Dia memang sudah tertanam. Agama merupakan ketentuan ilahi, Almighty, yang menetapkan prinsip-prinsip umum yang membimbing urusan manusia bagi mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Agama juga memberi petunjuk kepada kebaikan, kebenaran dan keindahan serta memantapkan kedamaian dan ketenteraman bagi semua ataupun bagi manusia seluruhnya, tuan-tuan. Ini adalah satu pandangan ataupun kajian ataupun pendapat yang dikemukakan oleh Syed Mahmud Saitul. Dalam Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Indeed, I have been sent to perfect the excellences of character," tuan-tuan. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Di sini kita nampak dia punya logik. Agama adalah untuk membentuk tingkah laku yang baik dalam kalangan manusia, tuan-tuan. Maka ada perutus Tuhan yang dihantar khususnya untuk membetulkan tingkah laku manusia. Dalam hal ini, tuan-tuan, ini penting. Kalau kita melihat pada sejarah, sejarah, iaitu satu contoh yang saya boleh kaitkan di sini adalah contoh berkaitan dengan Perang Badar yang pernah berlaku dalam tahun 624 Masihi, tuan-tuan. Iaitu selepas Nabi Muhammad, baginda berhijrah ke Madinah ataupun nama asalnya Yathrib. Di situ mula orang Hijaz dah terima kemasukan rombongan dan juga Nabi Muhammad. Lepas berlakunya kemakmuran ekonomi di sana, orang-orang Quraisy berasa jealous, cemburu terhadap perkembangan kemajuan di Yathrib, maka mereka nak berperang. Secara ringkas, nak berperang. Apa telah berlaku dalam peperangan itu, tuan-tuan? Iaitu tentera Islam yang mempunyai tentera yang begitu kecil sekali. Sebab baru saja kita berpindah daripada Mekah ke Yathrib, maka tentera dan juga pasukan kita ini tak berapa besar banding dengan tentera Quraisy yang mempunyai pengalaman. Tapi Tuhan nak tunjukkan pada kita, iaitu apabila kita mempunyai satu kekuatan dalam diri kita, satu kekuatan dalam diri kita dan mempunyai integriti yang tinggi, kita boleh menghadapi cabaran musuh dan boleh berjaya menawan mereka. Ini yang telah berlaku, tuan-tuan, dalam Perang Badar.
iaitu kita meletak integriti dan juga kepimpinan baginda kita terima dan kita tahan setia kepada kepimpinan, maka kita berjaya menewaskan tentera Quraisy. Tapi kalau kita lihat dalam perang Uhud pula tuan-tuan, yang berlaku di Bukit Uhud di tahun masih 625, ini pelajaran yang saya belajar di tingkatan 6 dulu tuan-tuan. Yang berlaku di perang Uhud, Tuhan nak tunjukkan pada kita tuan-tuan, iaitu di peringkat awal dalam perang ini secara ringkas, tentera Islam ke arah kemenangan. Tapi apa yang berlaku di situ tuan-tuan? Ialah baginda telah memberi arahan baginda telah memberi arahan kepada tenteranya untuk ambil strategi dan sebagainya, memanah, semuanya dah berlaku dengan baik. Tapi dalam serangan, masa berlakunya serangan itu, musuh ataupun tentera Quraisy, musuh Quraisy ni mula dah lari daripada kawasan itu, maka mereka tinggalkan harta benda. Ini pemanah-pemanah yang duduk di lereng-lereng bukit ni melihat harta peninggalan tentera Quraisy, maka masing-masing turun. Mutu, Faiz, semua turun, banyak harta di bawah. Apabila you letak kepentingan diri dulu, ini Tuhan nak tunjuk pada kita tuan-tuan, apabila kita meletak kepentingan diri dan kita jauhkan diri daripada integriti, iaitu berpegang teguh kepada nilai-nilai, maka kita hancur bersama. Dalam perang itu, kita gagal menghadapi cabaran, akhirnya kita gagal dalam peperangan perang Uhud. Maka ini adalah satu keadaan yang kita perlu ambil iktibar. Dalam hal ini, sumber utama Islam, Al-Quran dan Sunnah, bukan sekadar pengarahan peribadatan, bahkan juga mempunyai petunjuk yang mutlak dalam kehidupan manusia. Ini adalah dua sumber yang utama. Al-Quran nombor 1, Sunnah nombor 2, yang diterima oleh semua pengikut agama Islam. Kandungan ajaran Islam, kalau kita lihat tuan-tuan, secara amnya, akidah, syariah, akhlak, semuanya ke arah untuk memperbetulkan tingkah laku manusia ini tuan-tuan. Beri satu kekuatan pada akidah kita, kepercayaan kepada kita. Syariah, kita mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan kita membelakangkan peraturan yang telah ditetapkan. Akhlak, kita sentiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai moral. Maka dalam hal ini tuan-tuan, asas nilai-nilai murni yang sejagat, universal di sini, ini telah menjadikan Islam mampu bertapak dan menelusuri pemikiran masyarakat Melayu serta berjaya diterjemahkan dalam kehidupan mereka sebagai asas yang kukuh tuan-tuan. Apabila kita berpegang teguh pada nilai-nilai, bila Islam diperkenalkan, sejak bila sampai hari ini kita ada, di masa depan pun kita akan nampak ajaran Islam akan kekalan. Sebab apa? Kita adanya pengikut-pengikut yang setia. Dalam hal ini, Islam terdiri dari 3 perkara asas, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Ketiga-tiga asas ini telah melestari sejarah dan perkembangan Islam, khususnya dalam pembentukan nilai-nilai murni dalam tingkah laku umat Islam. Ia juga telah mencorak seluruh kehidupan umat Islam dan memberi sumbangan yang sangat signifikan terhadap perkembangan tamadun manusia secara keseluruhan tuan-tuan. Ini adalah berdasarkan pada satu kajian. Dan dalam Kristian pula, kalau kita lihat, in the Sermons of the Mount, di bukit, Jesus talked about those who were pure in heart. Pure in heart tuan-tuan, maksudnya adalah suci hati. Suci hati ini adalah kita bersih. Kita sentiasa menjaga diri kita dan hati kita bersih. Jangan kita simpan benda-benda yang kotor dalam hati kita tuan-tuan. Perkara-perkara yang menjijik, menghina, jealous, semua itu kita kikis. Barulah kita boleh menjadikan hati kita ini sentiasa suci. Apabila kita dapat mensucikan hati kita, dia kata apa? Those who were pure in heart, they will see the God. Ini adalah satu nilai yang universal tuan-tuan. Apabila kita nak berhadapan dengan Tuhan, maka yang penting sekali adalah kita perlu memiliki ataupun mengayati nilai-nilai murni secara konsisten dalam semua keadaan.
tidak berbelah bagi untuk bertindak menurut perintah atau arahan Tuhan. Arahan Tuhan simple saja tuan-tuan. Arahan Tuhan adalah kita perlu jadi orang yang terbaik dengan mengamalkan nilai-nilai murni. Agama sumber nilai moral, adanya kod etika, ini satu contoh iaitu oleh kerana adanya kod etika tuan-tuan, Protestan dalam kalangan orang Kristian ini dapat menyumbangkan kemakmuran ekonomi dan industri moden di England dan Eropah Barat. Kerana mereka ni adalah golongan yang berpegang kepada etika Protestan, seperti bekerja kuat, menabung, melabur dan menunjukkan inisiatif perniagaan. Kerana dia orang konsisten dengan amalan nilai-nilai murni. Maka etika Protestan juga dikatakan memainkan peranan penting dalam membentuk pembangunan rakyat Amerika Syarikat ke arah mewujudkan pribadi yang tahan lasak, semangat daya usaha, kegiatan perusahaan dan kejayaan kewangan tuan-tuan. Maka ajaran Kristian bersumberkan kepada Bible yang menjadi kitab suci, mengandungi Old Testament dan New Testament. Kedua-dua lembaran ini mengandungi sistem nilai dan etika yang tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan. Maka setakat ni apa yang kita nampak dalam dunia ni tuan-tuan, semua agama ini dia bertapak dan mempunyai kaitan hubungan rapat dengan integriti tuan-tuan. Dan dalam Ten Commandments pun kita dapat melihat menghormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina dan melakukan maksiat, jangan mencuri, jangan berdusta, jaga hak jiran dan hak orang lain. Ini semua adalah satu yang common, yang kita boleh mengambil berat dan juga mengambil iktibar untuk memantapkan nilai-nilai murni dalam diri kita ni tuan-tuan. Walaupun kita ni bukanlah orang Kristian, tapi nilai yang terkandung itu membantu kita untuk menjadi orang berintegriti. Dan dalam New Testament pun mengutamakan etika, jangan menipu, be humble and gentle. Kalau kita jadi humble tuan-tuan, orang akan respect kita di sepanjang masa. Kita janganlah jealous, kita sentiasa mempunyai satu ego dalam diri kita ni. Kita nak action, ini mana kita nak pergi? Ingat tuan-tuan, hidup kita ni adalah sementara saja. Dalam dunia ini, hidup kita ni adalah sementara saja. Tuhan akan menetapkan bila kita nak balik ke sana. Sama ada SON itu bergantung pada apa yang kita dah laksanakan di sini. S tuan-tuan tahu kan? N tuan-tuan tahu kan? Iaitu syurga dan neraka bukan di tangan kita. Semuanya adalah berasaskan pada tindakan ataupun perbuatan yang kita telah lakukan selama kita hidup dalam dunia ini tuan-tuan. Ini tak kira agama ataupun pengikut agama. Jangan tamak. Satu lagi, kita jangan greedy. Apa yang ada ataupun apa yang dah diberi adalah kita perlu jaga jimat cermat. Dan kita kena tahu cara nak hidup. Menjelaskan kebenaran dan jangan menghina orang lain. Satu lagi, jauhi daripada 7 perkara haram. Seperti tertara di sana, untruthfulness, lying, murdering, polluting evil, eagerness to do wrong, false witness, sowing discord. Dan satu lagi dari perspektif agama Buddha pula, kita dapat melihat tuan-tuan, agama Buddha dia kata dia punya pemikir dan tokoh agama Buddha menceritakan religion, agama perlu kan not so much untuk prayer saja. Dia kata bukan untuk tujuan sembahyang saja. Dia kata it's principle that can teach. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam agama itu boleh mengajar ke manusia ni untuk menjadi ataupun untuk mempunyai nilai-nilai quality, iaitu act with human qualities and behave as cultured human beings. Apabila kita mengikuti semangat nilai-nilai yang terkandung dalam agama kita masing-masing tuan, maka kita sedar, kita tak boleh ganggu orang lain. Walaupun dia itu masyarakat lain, tapi dia ada dia punya pahaman sendiri. Kita jaga. Kalau kita nak hidup bersama tuan-tuan, kita boleh tunaikan amalan-amalan ni. Tapi mujurlah
bersyukur kita ni rakyat Malaysia dah sejak kita mencapai kemerdekaan tahun 57 sampai hari ini konflik agama yang berlaku adalah sikit-sikit di sana sini saja. Tapi secara menyeluruhnya kita bersyukur. Kita mempunyai penganut yang pelbagai agama tapi mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga integriti. Itu yang penting saya rasa bertuah kerana hidup dalam Malaysia ini, tuan-tuan. Kerana semuanya faham, understanding itu tetap ada. Tapi kita tak dapat menafikan, ada sikit-sikit sana sini. Itu biasa, tuan-tuan. Dalam satu keluarga pun kita ada masalah. Maka di sini apa yang dipentingkan adalah kita mengutamakan nilai-nilai dia. Dalam falsafah Buddhisme, panduan kepada manusia mengenai kehidupan yang bermaruah dan etika yang sempurna, dia bagi satu adalah sila, iaitu menunjukkan kebaikan akhlak dan moral. Tengok, semuanya walaupun satu bahagian itu dia berkaitan dengan sembahyang, upacara dan sebagainya, tapi secara menyeluruhnya, tuan-tuan, kalau kita perhati dan kita melihat sepintas lalu, semuanya mengutamakan nilai-nilai. Tengok apa dia cakap dalam kebaikan akhlak dan moral ni, pertuturan yang betul, perbuatan yang betul, pekerjaan yang betul. So, ini menunjukkan nilai yang patutnya ada pada setiap individu. Dan begitu juga samadhi, perkembangan mental kita ni, tuan-tuan. Usaha yang betul, kesedaran yang betul, penumpuan yang betul, tuan-tuan. Dan dalam hal panah, kebijaksanaan. Panah ini kebijaksanaan, iaitu pemahaman yang betul, pemikiran yang betul. Maka kalau kita lihat tiga aspek falsafah Buddhisme ini yang disebut, dia lebih mengirim ataupun dia lebih ke arah untuk membetulkan dia punya pengikut dia. Dan penganut Buddha juga perlu berpegang teguh kepada 5 peraturan utama sebagai asas kepada perbuatan mereka. Nilai-nilai tersebut dikenali dengan nama Pancasila. Panca ni, tuan-tuan, panch adalah 5. Sila ini adalah nilai kebaikan. Maka ada 5 di sini. Iaitu kita perlu menghindari dari membunuh. Tak boleh. Kita tak ada kuasa untuk membunuh orang, tahu. Kalau kita membunuh, nanti polis akan tangkap. Kita akan dibicara dan kena jatuhkan hukuman. Kita ni dilahirkan oleh ibu bapa kita yang tersayang. Untuk apa? Adakah untuk masuk dalam loka dan masuk jail? Tanya diri sendiri. Maka kita perlu mengambil satu iktibar. Saya ni dilahirkan untuk tujuan apa? Saya dilahirkan untuk jadi orang baik. Baik ni, untuk jadi orang baik ni, baik maksudnya adalah kita berpegang teguh kepada nilai-nilai integriti. Tanamkan sifat penyayang. Kita perlu ikhlas terhadap ibu bapa kita. Kita perlu ikhlas terhadap kawan-kawan kita. Perlu ikhlas kepada kita punya pemimpin. Dan kita perlu ikhlas pada kita punya tempat kerja ataupun kita punya bosses. Kita perlu. Dan dalam masa yang sama, kita perlu jujur. Ini satu lagi. Tidak mengambil atau merampas orang lain. Kita tak ada kuasa. Tuhan dah bagi apa yang patut kita kena dapat. Tuhan dah bagi dah. Dah set apa yang kita perlu ada. Maka kita jangan curi hak orang lain, tuan-tuan. Itu kalau bukan hak kita, buat apalah kita nak curi? Nanti nak tidur tak boleh. Stres. Sebab apa kita nak hidup stres sampai kita masuk dalam 5x7 ataupun 6x2 ni, tuan-tuan. Tanya diri sendiri. Buat apa? Nanti orang maki hamun. Syekh, apalah you punya perbuatan? Perlukah itu? Ada ibu bapa kita sendiri akan jadi orang yang paling sedih dalam dunia ni. Adakah saya ni lahirkan you untuk tujuan tu? Tidak memakan dan meminum benda yang memabukkan dan merosakkan akal yang sehat. Ini sedang berlaku di Malaysia sekarang ni. Polis pun mengambil tindakan. Bercakap benar, jujur dan boleh dipercayai dan tidak fitnah memfitnah. Tidak mengadakan hubungan sulit. Ini satu lagi, tuan-tuan. Dengan antara lelaki, perempuan, berzina dan perkara yang merosakkan moral kita. Kita apabila sampai umur, kita pilih kita punya jodoh, kita menetapkan kita mendirikan keluarga kita dan kita pandai menjaga anak-anak kita. Inilah yang diajar oleh semua agama setakat ini yang kita lihat. Kita boleh hidup dengan seronok, bergembira, happy ending saja life kita ni, tuan-tuan. Dan
konteks yang sama kalau kita lihat dalam Hinduism, ini satu lagi agama yang termasyhur dalam dunia kita, di dunia ini tuan-tuan, iaitu Hinduisme, yang dia juga mengutamakan pada kebenaran yang kekal. Dan satu lagi adalah individual souls are immortal. Dia kata dia punya pahaman, individual ni, dia punya soul, jiwa, adalah satu yang kekal. Dia akan dia incarnations, dia percaya kepada kelahiran semula. Dan the goal of a individual soul is moksha. Tuan-tuan kena ingat, hari akhirat ataupun masa kita nak meninggalkan dunia ini tuan-tuan, apa yang penting, orang datang menziarahi, dia perlu bercakap, I say, kawan baik saya ni, dia ni satu kehilangan besar. Jangan pula dia datang untuk, nasib baik dia dah mati awal. Kalau dia hidup lagi, merosaklah satu kampung ni. Kita jangan tinggalkan macam tu. Maka kalau di dalam pahaman orang India ni, ataupun penganut Hinduism ni tuan-tuan, dia kata kalau nak capai ke moksha ni, you punya jiwa ni sentiasa bersih. Kita lepaskan daripada semua hawa nafsu, kebaikan, keburukan, kita tumpukan pada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, itu adalah kena konsisten. Dan satu lagi, everyone should strive to achieve dharma. Dharma itu adalah konsisten dari segi pegangan nilai. Dan the Vedas, kita ada dalam Hinduisme, ada Veda dia. Ya, ini secara ringkas saja, Vedas adalah collections of religious texts that form the foundations of Hindu theology, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca secara detail. Maka apa yang penting, Hinduisme, agama Hindu juga, dia lebih mengutamakan pada nilai-nilai murni. Ethical rules within Hinduism and yoga, yamas dan niyamas, dua aspek yang penting, dua bidang yang penting dalam Hinduism. Yamas adalah moral untuk diri sendiri tuan-tuan. Kita perlu jauhkan diri daripada tindakan-tindakan seperti tidak mencederakan orang lain. Ini kalau kita lihat pada Buddha, sama juga. Kalau kita lihat pada Kristian, sama juga. Buat apalah kita nak mencederakan orang lain. Kita nak bunuh orang lain. Begitu juga dengan ketabahan, belas kasihan, amanah, sabar, kejujuran, kesucian, not stealing. Kita tak mencuri, mulia setiap waktu. Dan kita kalau itu bukan milik saja, kita jangan ambil. Dan niyamas pula untuk kepentingan umum, masyarakat, family dan sebagainya. Kesopanan, kepercayaan, puas hati dan hormat menghormati, kebersihan, derma, kepuasan, berjimat cermat. Ini adalah antara nilai-nilai yang terkandung dalam agama Hindu. Satu lagi konsep yang penting yang dah sebati dengan orang-orang penganut Hindu adalah karma. Karma pala. Karma pala. Karma bermaksud perbuatan, tingkah laku tuan-tuan. Apa yang kita buat, ada dia punya returns dia. Kalau kita sentiasa melakukan perkara yang baik, kita akan terima yang baik daripada orang lain. Kalau kita buat baik, katakanlah kita tolong orang yang ada aksiden, dia tercedera, terlantas, di tepi jalan, kita cuba mendukung, membantu dia, maka dia akan ucap terima kasih. Kalau kita ambil gambar waktu tu, katakan, banyak yang berlaku sekarang tuan-tuan. Ambil gambar dulu. Maka orang akan lihat apalah dia ni, lebih action daripada membantu dia. Kita kena bantu dia dulu. Barulah kita boleh buat sesuatu. Dan satu lagi hukum karma pala berarti suatu peraturan atau hukuman dari hasil sesuatu perbuatan tuan-tuan. Kita punya setiap tindakan, setiap perbuatan kita ni mempunyai dia punya returns. Ingat, dalam setiap hari kita bangun, kita berdoa untuk dapatkan kekuatan dan kita pergi ke tempat kerja. Kita pastikan kita buat kerja yang betul. Jangan sampai office saja lepas pancing, kita buat benda-benda yang tak senonoh. Ataupun kita masuk ke cafeteria, ambil masa yang panjang. Padahal apa yang kita dah committed ataupun dah janji dalam doa kita adalah bertentangan dengan apa yang kita dibuat sana. Maka hukum karma pala tuan-tuan berarti suatu peraturan atau hukuman
dari hasil suatu perbuatan kita sendiri, tuan-tuan. Ingat, setiap agama dia menyuruh pengikut dia atau penganut dia untuk berbaik-baik. Sebab dia punya returns dia ataupun tindak balas yang kita akan terima adalah hasil daripada perbuatan kita sendiri. Apabila satu contoh yang saya nak kaitkan di sini adalah apabila kita mengkhianati alam semula jadi, tuan-tuan. Kita punya percaya dalam agama Hinduisme, dia percaya bahawa Tuhan akan menghukum mereka dengan mengantar bencana dan banjir. Apabila kita kacau orang lain, ada dia punya tindak balas dia. Ini kalau semula jadi pun, jangan anggap alam semula jadi ini dia tak ada nyawa, kita boleh buat apa saja, tapi tak boleh. Ada dia punya kesan dia nanti. Dan berasaskan pada pandangan tersebut, tuan-tuan. Kita dah dengar semua maklumat yang tertera dalam semua agama ni, tuan-tuan. Berdasarkan pada pandangan tersebut, ternyata kita dapat melihat integriti tertanam dalam semua agama, tuan-tuan. Adanya integriti. Maka dunia ni besar. Tapi kita tengok dalam lingkungan hidup kita ni. Dengan agama kita, apa yang patut kita boleh lakukan. Itu penting. Dan ia menjadi asas kepada pembinaan akar akhlak penganut yang terpuji, tuan-tuan. Integriti ini penting, dia menjadi asas kepada pembinaan akar akhlak penganut yang terpuji. Dan nilai-nilai murni yang ditekankan dalam setiap agama membimbing penganut sejak beribu tahun dahulu dengan matlamat membentuk insan yang intelek dan integriti, tuan-tuan. Kita sebelum kita lahir, sebelum nenek moyang kita lahir, sebelum apa-apa berlaku, agama sudah ada, tuan-tuan. Dia punya generasi bertahun-tahun dahulu. Kalau agama boleh kekal, maksudnya dia punya pengikut setia telah berada ataupun mengikut sepanjang masa. Peredaran masa sentiasa berlaku, tapi agama tetap akan ada dalam dunia ini. Kerana adanya penganut-penganut yang setia, yang berpegang teguh kepada integriti, tuan-tuan. Dan dalam hal ini, tuan-tuan, kena ingat, apakah isu dan cabaran? Walaupun semua agama diperkenal daripada awal sampai penghujungnya, kita dah nampak. Walaupun semua agama diperkenal dan disebar luas berasaskan pada etika dan integriti, tuan-tuan. Tetapi sejarah telah membuktikan pada kita keamanan, keharmonian dan keselamatan masyarakat dunia ini sentiasa tergugat atas nama konflik agama. Kenapa ini berlaku, tuan-tuan? Kalau semua agama betul-betul ke arah untuk membetulkan manusia ataupun penganut dia, kenapa berlaku konflik ni? Maka ada banyak sebab, tuan-tuan. Kerana satu adalah kita letak kepentingan diri kita dulu. Emosi lebih tinggi daripada akal fikiran. Ini adalah antara sebab-sebab. Maka dan satu lagi, iaitu social media. Orang yang tak suka kepada mana-mana agama, dia hantam guna social media sebagai platform yang malam ni kita hantar, pagi besok ataupun malam tu juga dah sampai ke satu negara, satu dunia. Maka adakah nilai-nilai seperti ini akan membantu manusia dalam dunia ini, tuan-tuan? Tanya diri sendiri. Nanti kita kena jawab. Apabila sampai ke tahap tu, kita kena jawab apa yang kita lakukan. Maka sentiasa tergugat atas nama konflik agama. Ini satu cabaran yang kita hadapi. Dalam negara Malaysia ni pun kita hadapi yang ni, tuan-tuan. Walaupun kita konsisten, tapi kenapa berlaku adalah sebab ni. Sebab kita letak kepentingan diri dulu. Kepercayaan agama dibelakangkan. Maka salah satu cadangan penambahbaikan yang saya dapat berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian adalah the role of multiracial organizations, iaitu interfaith institutions yang ada di Malaysia ni pun dia kena memainkan peranan penting lah. Jangan setakat bagi ceramah, panggil 200 orang bagi ceramah, kemudian minta dia pergi jadi orang baik. Tak boleh. Kita kena cari jalan yang lebih baik lagi, tuan-tuan. Lepas COVID-19 ni pula, hidup kita ni mungkin new normal. Maka macam mana kita kena cari dia punya penyelesaian dia. Kalau tidak, isu ni akan berpanjangan. Maka the role of multi-faith organizations as a powerful, convenient entity and the need for all actors
to be united in the fight against hate speeches. Kita janganlah cakap sesuatu terhadap agama-agama lain. Program dan perbincangan antara pengguna pelbagai agama perlu diperluaskan lagi tuan-tuan. Dengan lebih berkesan lagi. Cari dia punya cara strategi yang betul. Kita melibatkan generasi muda. Lebih banyak. Jangan orang tua saja duduk di sana dengar cerita kita ni. Dan satu lagi, teknologi, media sosial, komunikasi perlu diutamakan. Iaitu penyampaian maklumat. Communications always breakdown. Maka kita guna teknologi yang ada dalam di Malaysia ataupun di peringkat dunia ini untuk memastikan kalau orang bercakap sesuatu yang tak betul, macam mana nak kekal ataupun terus batalkan dia punya hubungan tu. Kena cari dia punya idea dia. Supaya semua yang kita hantar adalah terbaik tentang agama-agama yang ada dalam dunia ini, tuan-tuan. Okay? Maka tengok saya ambil satu quote di sini. If you live in our honest, dalam satu satu hati, we will feel the essence of all religions, which is the love of the God. Love of the God, iaitu forgiveness, compassion, tolerance, brotherhood. And the feelings of honest are the signs of a true religion, tuan-tuan. Maka ini yang perlu kita utamakan. Satu lagi, padahal Tuhan telah menetapkan bahawa tiap-tiap diri akan menerima balasan baik atau sebaliknya hanyalah kerana apa-apa diri itu sendiri telah kerjakan daripada baik atau jahat. Ingat, maka berusahalah untuk menjaga keamanan dunia, menjaga kesejahteraan negara kita yang kita cintai. Kita perlu mengekalkan kesayangan dan kita perlu mengekalkan persaudaraan di antara penganut pelbagai agama di peringkat dunia, khususnya dalam negara Malaysia yang kita cintai. Diucapkan terima kasih.